belakang ada orang datang kat kita. Pakai mask dalam live. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seganlah live sebelah orang. Tak apa-apa. Ni suara macam masuk kau nak segan. Kosong lagi. Saya lagi tak banyak tau. Okay, marilah kita sama-sama merendah diri ya, Zirah ya. Hi Akim, thank you for watching. Kalau saya tunjuk belakang ni semua orang tahu saya kat mana. Aku tunjuk tempat. Nyorok jap. Siapa yang masuk lama dia tak tahu saya kat mana sebab saya pusing balik. Alah, background tak lawa. Background tak lawa. Hai Noralan. Hai semua is watching ni. Assalamualaikum semua. Jom kita beri salam. Korang bagi tahu dari mana tahu? Saya dari Keluang. Sebelah saya tu, orang terkenal tahu tu. Dia kecil-kecil cili padi. Tengok dia buka-buka je dalam perut. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Tak baik. Waalaikumsalam. Sebelum ni seorang pendidik. Ya betul, saya guru Syafiq. Saya guru pemulihan khas. Ya ke? Ha. Kita guru pemulihan khas. Ya. Nak tanya apa-apa soalan? Okey, pemulihan khas tu bermaksud Pemulihan khas tidak sama seperti pendidikan khas. Pendidikan khas ada allowance khas. Dia mengendalikan budak-budak yang lebih teruk sedikit. Maksudnya teruk dari segi kecacatan lah. Kecacatan mental. Dan juga fizikal. Saya buka. Tetapi kalau pemulihan khas, kita hanya mengendalikan anak-anak murid yang lembam. Pertama, yang lambat membaca, menulis dan mengira. Kedua, kita mengendalikan anak-anak yang disleksia, yang tak tahu bezakan dia macam pandangan dia seperti cermin. Kita baca tu macam biasa saya pergi ke sekolah. Dia terbalik. Dia YAR dulu disleksia. Kalau autism, saya kendalikan juga, guru-guru pemulihan kendalikan juga autism. Tetapi autism case mild, kita panggil mild autism. Dia case autism yang ringan. Kalau autism yang berat, sampai macam ada yang terkencing-kencing dekat dalam kelas, itu selalunya kita akan rujuk kepada doktor. Dan kalau doktor dah sahkan dia adalah jenis autism yang berat, yang tahap berapa kita akan masuk, dia ada tahap dia. Kita akan masukkan ke dalam sistem institusi pendidikan khas lah. Kelas pendidikan khas yang cikgu-cikgu dia lebih bagus, lebih terkendali dia punya pengurusan dia punya kursus dia. So apa perasaan saya dulu-dulu, baguslah siapa yang tanya saya mendidik tu. Saya jadi cikgu. Actually, adakah Puan Izzah stres? Tak. Saya sangat seronok. Saya memang suka kanak-kanak. Saya memang suka budak kan. Saya memang jenis sayang budak. Saya memang anggap, yang saya pernah share dulu, saya anggap budak ni adalah ahli syurga. Dan bila kita buat baik dengan budak, kita sayang budak, actually yang akan lebih sayang kita Allah Ta'ala. Sebab budak tu memang ahli syurga kan. Dan lagi kalau macam autism, apa dosa dia buat? Kalau dia buat nakal, dia buat mak ayah dia susah pun, dia tak tahu apa-apa kan. So saya sangat sukakan mereka. Saya ajar dia orang macam ni. Kadang-kadang ada satu murid saya, Hazirah. Ya. Aku ajar ABC setahun pun belum pandai lagi. ABC sampai Z je. Tahun depan tanya lagi tak dapat. Tak dapat lagi. Kadang-kadang sampai 3 tahun. ABC saja. Tetapi apa saya buat, saya fikir macam ni. Anak-anak murid saya kalau dapat cari duit sendiri dengan halal, tahu solat cukup lah. Tahu baca surat khabar tu dah saya punya keinginan paling tinggi lah tu. Dah tahu baca surat khabar, tahu isu semasa, cukup. Bahagia dah saya sebagai cikgu. Dan paling best sebelum saya berhenti di Kahang Timur, saya sempat buat ajar anak-anak murid saya berniaga. Saya belikan dia kertas warna-warni, saya belikan dia pensel, pen semua. Dan dia ada kelebihan menulis dan melukis. Actually saya nak ajar dia menulis. So saya buat-buat lah, kita buat buku kecil-kecil. Jom nanti kat depan tok tulislah, ini buku apa, ini buku saya, ini buku mewarna contoh. At least depan dah lah ajar mewarna. Okay. Ada jiran kita dah buat live ya. Jadi kita jauhkan sikit lah. Nanti kita mengganggu dia nampaknya. Okay. Tak payahlah duk explain berada di mana tu Azira. Okay. Lepas tu dia jual kepada kawan-kawan 50 sen satu buku. Bawa balik kat saya RM3.50. Happy dah saya. Cuma saya cakap kat dia, saya bagi duit tu, saya bagi kat dia orang je.
Cikgu nak ganti balik tak kertas cikgu apa sebab Allah budak-budak. Budak-budak tak kira lah budak-budak pemulihan ke. Yang penting murid-murid sekolah rendah ni Masya Allah baiknya dia. Baik, hati bersih kan. Okey, nak cerita pasal apa perasaan saya. Waalaikumsalam, saya menyantuni korang dululah. Waalaikumsalam Syuriati. Waalaikumsalam kedai jahit Syamas, panggil Syamas ya. Morning Syamas. Penyayang terhadap budak-budak. Terima kasih banyak Ummu Halim. Kita ambil berkat mereka kan Ummu kan. Nak tahu nak ikut pangan kita ni kadang-kadang tak semenggah. Jadi kita ambil berkat lah orang-orang yang Allah sayang lebih. Kanak-kanak, budak-budak yang tak ada dosa kan. Mesti kena ada sifat penyabar. Ya Syah. Actually dengan budak-budak pemulihan ni tak payah nak marah-marah pun. Nak tahu tak? Diorang ni kelebihan dari segi akhlak tu tinggi tau. Sebab mungkin bila dia aliran perdana. Kita panggil sekolah kelas biasa tu adalah aliran perdana. So bila dia aliran perdana, Cikgu aliran perdana nak kena ajar ramai. Dia nak kerja ajar. Kadang-kadang satu kelas tu sampai 35 orang. Dulu-dulu waktu saya sekolah sampai 40 orang. So setakat budak-budak yang lembam, yang asas membaca mengira dia tak pandai, dia mungkin sedikit akan mengganggu tumpuan guru di dalam kelas. Sebab guru nak kena kejar silibus. Guru nak kena habiskan silibus. Ni cerita yang dulu-dulu yang bukan after PKP ke start COVID ni tak ya. Sebab saya dah berhenti dah pun. Tetapi jadi dalam kelas tu adalah kadang-kadang kanak-kanak ni, murid-murid ni rasa diketepikan lah. Saya tak salahkan cikgu tersebut sebab saya faham tugas cikgu berat. Tugas cikgu macam-macam. So sebab itu kerajaan dia adakan kelas khas untuk bawa budak-budak ni. Ada waktu-waktu dia kita ajar. So kita bila ajar, terima kasih. Bila kita ajar, saya pertama saya bagi love dulu. Saya tahu kanak-kanak yang kita beri kasih sayang. Ni sebab saya belajar kursus tu. Saya diberi kursus tu oleh kerajaan Kanak-kanak yang diberi kasih sayang. Pemulihan khas. Kanak-kanak yang diberi kasih sayang, insya-Allah akan pandai. Insya-Allah dia akan boleh berdikari. InsyaAllah dia akan boleh menempuh ujian cabaran kat dunia ni. InsyaAllah. Okay. Waalaikumsalam Sazwa. Sedap nama Sazwa. Cik Puan Nurul. Waalaikumsalam. Habibah Harun. Waalaikumsalam. Muniati. Waalaikumsalam. Thanks for sharing about autism people. I have autism student too. They are unique ya. Betul Hawa. Saya sangat setuju. Mereka sangat unik dan sangat best dengan diorang. And they are more talented than ordinary people. Betul. Dia autism student, autism people, dia ada satu Allah bagi anugerah khas yang kita kena cari. Kita parents, kita cikgu kena cari apa anugerah khas yang Allah bagi. Sebab yang Allah bagi tu memang dalam. Kalau contoh dia kata kita dapat nampak dia pandai mewarna, pandai melukis, memang dia boleh jadi pelukis yang sangat-sangat berjaya jika kena didikan kita dan support sistem yang betul. Daripada parents, daripada guru, daripada even masyarakat, daripada kerajaan, macam tu. So that's why kerajaan kita adakan wujudkan kelas pendidikan khas yang guru-guru dia dapat allowance khas. Walaupun lah allowance dia nak kata tinggi tu tidak, sebab kerja sebagai guru pendidikan khas ni tak senang. Saya punya kawan-kawan pendidikan khas tu, ya Allah, kalau korang tengok saya mungkinlah ada yang puji saya sikit lah, sorry angkat bakul sikit. Kata saya ni lemah lembut, tidak. Guru, kawan-kawan pendidikan khas saya lebih penyabar, lebih sayang. Memang kita respect kedekat kasih sayang dia tu. May Allah bless your kind. Thank you so much, thank you. Puan Hawa, Cikgu Hawa Puan Hawa guru juga ya. Terima kasih doakan saya. Saya sangat mengharapkan doa daripada orang-orang keliling. Terima kasih Nur Raisa. Saya ni Allah Ta'ala bagi ujian sakit kulit. Jadi saya tak boleh sebarang make up. Ni yang merah-merah ni semua sakit. Sakit kulit. Tapi sekali saya sedapkan hati saya lah. Saya tengok cermin kan, okey lah tu, dah nampak macam blusher. Senangkan hati sendiri. Padahal gatal, ya Allah je yang tahu. Last sekolah Fedakahan Timur ke? Bila tahun bila? Alamak. Ajwa lahir 2015. Okay. Saya berhenti, tak silap saya Kalau saya silap, sorry lah. 2015 lah. 2015.
Sebelum Ajwa lahir, saya berhenti. Saya mengajar start sebagai guru pemulihan khas 2007. So ada lebih kurang dalam 8 tahun saya mengajar. 9 tahun macam tu. Okey. Jogging ke tu Puan? Tak, saya tak jogging. Actually hari ni nak pergi ke satu tempat yang lebih ke atas sikit. Ada program. Saya hanya meneman saja. Macam biasalah. Saya meneman suami saya dan saya juga bawa anak untuk teman saya pula. So hari ni saya nak share tanpa buang masa saya. Tanpa buang masa korang sebenarnya. Terima kasih banyak share. Terima kasih banyak sudi nak tengok saya. Terima kasih banyak belanja love and like. Jangan lupa tag kawan-kawan. Hari ni actually saya tu Puan Hazirah Maulana tu adalah owner Sumo Sauna. Kecil orangnya tetapi sangat hebat. So saya tanya dia, Hazirah, bagi kat tajuk, nak tajuk apa? So Hazirah cakap, Kak, why not you buat tajuk apa role you sebagai isteri Najib Asado, apa perasaan you, apa thought you semualah. So saya, itulah tajuk saya hari ni, apa perasaan saya sebagai seorang isteri. Waalaikumsalam Ima. Korang kalau ada soalan, apa-apa yang saya boleh jawab, saya kalau tak jawab dalam live sekarang ni pun saya akan, sebab saya punya kegemaran baca balik komen dan saya akan ingatkan tim supaya reply komen-komen yang patut di-reply. So saya memang baca kalau ada orang bagi soalan, saya akan screenshot. Next time soalan-soalan mereka inilah yang akan menjadikan saya buat konten. Yang saya buat apa konten ni ialah apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak share dengan para pendengar kita. Saya akan jadikan konten tu lah. Saya Rahma dari Chanel. Bila punya anak istimewa ni, kita beri kasih sayang, jangan pandang sambil lewa. Betul, betul. Sebab tu dari Allah dan dia adalah anak syurga. Letak air garam. Cik Puan Nurul, eczema dia, saya explain eczema dia tak boleh letak air garam. Eczema dia punya yang dia pantang besar dia ialah garu. Bila kita letak yang penyakit kulit lain, saya memang letak air garam. Kadang-kadang saya letak kunyit, kadang-kadang kita letak macam-macam lah yang boleh anti kuman. Tetapi eczema ialah bukan kuman. Cuma kalau kita garu, dia akan dimasuki kuman. So kalau dah tak garam, dia akan merenyam-renyam. Apa saja benda yang buat mengenyam. Mengenyam ke merenyam, yang gatal sangat tu, tak boleh. Termasuk garam. Ferrari Ferrari kat belakang tu, korang ternampak. Tak apalah, rezeki ternampak Ferrari. Diorang ada program. So saya meneman saja. Salam Jumaat. Salam Jumaat semua. Terima kasih banyak. Maiza ingatkan saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya baca doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Syah. Memang bersusun tu. Nak saya belanja ke? Saya tak boleh belanja lebih-lebih. Kan? Okey. Apa perasaan saya? Kita abaikan Ferrari tu kejap sebab saya pun tak selesa sebenarnya kalau korang nampak pun. Ferrari alat-alat. Ferrari alat, kenderaan. Rasulullah pun pernah berpesan. Dia orang belanja pula. Pernah berpesan yang jika ada kuda, naiklah kuda yang hebat. Di zaman Rasulullah. Sebab nak pergi berperang semua kan. So, yelah. Kalau mampu nak ada kenderaan yang hebat, bolehlah. Tetapi pesan saya, sedikit pesan dari saya, pesan kasih sayang kepada saya sendiri dan juga kepada kita semua. Harta adalah harta. Alat, kereta alat kan. Allah nak uji. Allah nak tengok adakah kita ni berubah, hati kita berubah, atau tetap kita ajar diri kita rendah diri. Yang saya pun nak explain pun segan. Tapi kalau korang cakap pasal Ferrari, saya segan. Lagipun tu, yelah mereka punya rezeki kan. Suami saya dan rakan-rakan ni punya rezeki. Saya menumpang saja. Okey. Apa saya rasa Saya dulu pernah cerita apa yang saya rasa. Tapi tak salah lah kalau saya nak cerita lagi apa yang saya rasa.
Allah, terima kasih banyak Tunisia. Tunisia Khadijah, penyakit kulit ini teringat kisah Nabi Ayub. Allah Maha Penyayang, amin. Betul. Bukan Tunisia sahaja yang ingat, saya sentiasa ingat. Kadang-kadang bila iman saya rendah, waktu yang gatal sangat. Sebab muka ialah kawasan yang super sensitif. So bila dia gatal, bila dia dah kena, saya satu muka saya nak garu pun serba salah. Kalau tak garu pun gatal sangat. So yang saya ingat itulah Nabi Ayub. Saya kata, Izzah tu Nabi yang Allah sayang sangat, dan sampai diangkat jadi Nabi. Allah bagi dia ujian penyakit kulit selama lebih kurang 18 tahun. Lama. Saya baru sakit, diuji sakit kulit lebih kurang umur Ammar. Ammar dah 12, saya lahirkan dia 13 tahun lepas. 13 tahun. Saya baru kena 13 tahun. Malu kalau saya mengeluh. Allah dengar keluhan saya, malu nanti. Malu. Sebab Nabi Ayub tak mengeluh pun, kan? Terima kasih banyak ingatkan. Memang betul. Kalau saya rasa macam, ya Allah, tak tahu nak buat apa kadang-kadang. Sebab jangan cakaplah pasal pakar mana kami tak pergi. Suami saya dah berhabis banyak jumpa pakar. Sorry, nangis pula. Sorry. Ya, eczema Hamzah. It's okay lah. Saya kalah vaksin actually. Saya kalah vaksin. Baru-baru ni saya, hari tu dah nak baik, tapi saya baru booster. Saya baru booster dalam 4 hari ke 4-5 hari lepas saya baru booster. Dia naik balik lah, kan? Dia naik balik. So saya sabar sajalah. Macam mana nak buat undang-undang negara. Kita pun, saya pun actually jujur saya kata, ada yang kata anti vaksin, ada yang tak nak vaksin. Saya pun tak ada rasa apa pada mereka. Saya okey saja sebab mungkin masalah mereka lebih teruk dari saya. Kita tak tahu masalah orang. Mungkin orang tu kalau sekali dia vaksin, nanti macam mak saya after vaksin dia kena stroke, minor stroke, sebab darah dia memekat. Saya juga ada masalah darah memekat. That's why saya tak kena apa-apa, tapi saya kena dekat kulit lah. So tak apalah, it's okay. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kita pun nak tahu sangat pun, nak tahu lebih banyak tentang vaksin, kita tak tahulah, kan. Kita serahkan kepada Allah semua sekali. InsyaAllah kalau Allah kata selamat, selamatlah kita. Panjang umurlah kita. Jika Allah panggil balik, baliklah kita, kan. Jika Allah panggil balik ke alam barzakh, baliklah kita. So tak ada apa-apa. Yang kat belakang tu nak saya belanja, ambil lah, tengok. Tengoklah. Ada yang suka tengok, kan. Tak apa. Macam-macam, kan. Dia ikut antibody kita. Mungkin salahkan kita sendiri. Saya salahkan diri saya sendirilah. Mungkin tak jaga makan ke apa, kan. Antibody rendah. Apa rasa saya sebagai isteri Najib Asadok? Saya rasa macam saya kena perbaiki diri. Saya kena lebih banyak bersyukur. Saya kena, ya betul, mengadu kepada Allah saja, kan Khadijah, betul. Saya kena lebih banyak, itulah, betul. Saya kena lebih banyak bersyukur. Saya kena cakap kat diri saya ajar diri saya apa tahu. Sikit ujian kat sini, yelah, awak ingat, korang ingat, bila kita nampak suami kita kena kecam teruk dengan pelbagai lapisan masyarakat. Kadang-kadang kita dikecam kerana menjadi murid kepada Dr. Azizan Osman. Guru kami, guru suami saya apatah lagi. Saya pun menganggap Dr. Azizan ni adalah guru saya juga. Sebab dia guru suami, beliau ajar suami banyak perkara yang baik. Suami juga applykan kebaikan tu, ilmu tu kepada saya dan family. Jadi yang dapat kebaikan tu saya juga, anak-anak. Jadi automatik saya sangat menghormati Datuk Wira Azizan dan isteri beliau kerana
banyak beri manfaat kepada anak-anak murid beliau yang lain. Dan bila bergaul dengan Titan-Titan pun seronok. Banyak pengalaman daripada mereka yang saya dapat. Dan kalau saya share-share di live ni pun bukan sebab saya ni pandai, bukan sebab saya reti sangat, tapi itulah ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman bersama mereka juga yang saya kutip. Saya fikir saya patut sebarkan kebaikan-kebaikan. Saya patut cerita tentang contoh-contoh yang baik. Mana tahu ada yang ikut, so dapatlah saya faedahnya. Kita nak faedah kepada sharing yang baik. Masya Allah, Allah cantik dah kat dalam ni. Hazirah Maulana. Hai. Siapa nak kurus cari Hazirah, sebab dia memang kurus orangnya. Kan betul kan? Jual sauna kan? Yes, portable sauna. Semua sauna. Semua sauna. Nak tunjuk kat kereta dia, dah ramai pula kat belakang tu. Diorang perasan ada kereta beratur, dah cantik yang kereta belakang tu. Betul lah, dia punya background kan. Hazirah, ambil lah yang kat nampak kurus. Isteri Najib pun tengah buat live. Allah, tengok. Cik Azhar, terima kasih banyak. Kita berdua kat sini hari ni. Adalah nak pergi tempat Azira, ada urusan ada program. Apa? Kita nak pergi ke suatu tempat. Ya, suatu tempat. Jangan terkejut. Kejut saya. Amin. Terima kasih banyak yang doakan saya. Terima kasih banyak Kuzi. Terima kasih banyak Nolida. Actually kan, tolong doakan saya kalau jumpa orang-orang yang, jumpa orang-orang yang saya selesa kan. Memang insyaAllah lah orang-orang yang baik ni yang kita mudah selesa kan. Saya minta doa. Doakan saya, doakan eczema, doakan kulit saya. It's okay. Usaha. Allah kan tengok usaha, yang bagi baik tu Allah kan. Bila Allah, manalah tahu Allah kata Iza, eczema ni peganglah sampai mati. Allah kata Allah kata sabar banyak-banyak. Sabarlah saya kena belajar sabar. Macam mana saya belajar sabar bila ada suami yang berjaya seperti korang pun tahu kan, nama suami saya Najib bin Asadok. Nama dia bukan orang Jerman, dia bukan orang dia bukan orang luar Malaysia, dia orang Malaysia. Nama Bugis tetapi ejaan dulu-dulu dia salah ejaan saja. Nama sebenarnya Sadek. Nak sebutnya Syed. Macam tu. Tujuan nama ayah dia letak nama tu nak letak Syed. Kalau orang Bugis panggil Sadek. Tapi bila sampai balai polis, ejaan bertukar. Asadok. Jadilah nama Asadok. So ramailah, bukan sikit orang kata dia Jerman ke? Orang Jerman ke pergi overseas ke apa, orang tak tahu kita ni Malaysia. Okay, so apa saya nak cerita? Lepas tadi apa saya nak cerita kan? Itulah. Payah nak cerita pasal perasaan. Happy tak Puan Izzah? Happy. Apa yang saya happy Pertama, saya happy sebab saya tengok suami saya mudah saya nak nasihat. Kalau kata ada yang tak kena di mata saya kan kenal dia dulu kan? Itulah, nanti saya try lah. Hairunisa Ahmad, saya try perubatan homopati. Terima kasih banyak ingatkan saya. Betul-betul. Saya pun try. Saya pun suka dengan homopati punya rawatan. Dah lupa dah saya cakap apa tadi. Happy. Kenapa saya happy? Adakah kerana suami saya kaya? Bila kaya, apa yang happy Puan? Happy lah kita beli barang tak payah tengok harga. Happy lah kalau kita nak pergi bercuti, kita boleh pilih bilik hotel mana yang kita nak. Happy lah bila kita teringin nak makan apa-apa, kita boleh pilih di tempat yang best sikit. Sebab tempat-tempat yang best ni kan kita dah tahu mahal bayar dia. Tapi sekali-sekala saya boleh menikmati tu semua. Itulah yang best. Tapi risau tak Puan Izzah? Risau kat mana tu? Risaulah. Takut-takut kita terbuat salah ke? Takut-takut kita terlampau batas. Takut. Saya risau yang terlampau batas tu. Takut-takut kita happy sangat sampai lupa diri. Senang nak tegur suami. Terima kasih banyak Nura. Terima kasih banyak. Itulah antaranya saya perhatikan suami saya. Makin dia naik, senang. Makin bila saya tegur tu, tak, korang rasa kalau ikut rasional senang ke nak tegur? Lelaki yang makin naik. Yang makin ramai staff bawah dia, yang makin banyak kejayaan yang dia lakar. Kalau suami saya dalam Titan pun disayangi gurunya dan dihormati rakan-rakan, ingat senang saya nak tegur. Saya ni tak ada apa-apa tuan-puan. Diorang panggil
Dia orang nak ambil gambar. Nak masuk tak? Dengan live lagi. Sorry semua, sorry. Okeylah, kawan-kawan panggil kita ambil gambar. Woo. Gambar tak masuk suara. Korang tunggu saya gambar ni. Siapa belakang? Tok gerak-gerak tu. Saya nak gerak dah. Jangan tak apa. Jangan je. Dalam kereta. Kamu kat dalam. Korang nak saya belanja sikit tak? Sebelah adalah Dr. Azizan dan wife tu. Cantik. Okey. Sayang. Tajuk sayang hari ni. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Sayang. So, saya pun nak personally nak ucap terima kasih lah kepada yang dah mendaftar untuk kelas kita, insyaAllah. Hopefully kelas ni membantu you all semua lah, insyaAllah. Dan so kita ada meeting, kita konvoy dan sampai di tempat yang kita nak pergi tu kita akan terus meeting lah. Okay, bye-bye. Suami saya comel. Sampai di mana tadi? Sampai di Nanti saya share tunggu kami balik saya Bi bagi tahu. Bi memang risau jadi isteri saya sebab makin kaya, makin senang kan. Takut ada ujian lain, tapi yang buat Bi rasa happy sebab betul tak sayang? Saya perasan tak? Makin kalau Bi nasihat sayang, saya mudah nak dengar. InsyaAllah. Apa yang buatkan saya fikir macam tu sayang? Sedangkan saya dah hebat. Bi ni tak ada apa pun. Saya macam ni. Kalau kita macam tak ada somebody yang ingatkan kita, benda yang paling bahaya dalam hidup manusia adalah bila dia lupa diri. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita benda ni, kita ambil masa bertahun-tahun nak capai. Tapi kalau Allah Ta'ala nak tarik, sekejapan macam tu je, few second mungkin, nanosecond, habis hilang. Kan? Jadi itulah antara benda yang kenapa saya fikir salah satu benda yang saya tengok ramai orang adalah berjaya adalah bila dia jenis mengambil feedback, mengambil kira teguran orang, pendapat orang. So saya rasa itu adalah satu benda yang sebenarnya mahal lah sebenarnya. So saya kena mendidik diri saya untuk jadi seorang yang mendengar pendapat orang, pesanan orang kan, supaya kita on track, berada pada landasan je. Okay, so sama juga tanggungjawab saya juga sebagai seorang guru, sebagai seorang coach, mengajar, mengingatkan, memberitahu, menegur. So ramailah selalu anak murid kalau diorang ada isu ke ada apa, dia akan minta pandangan, minta nasihat. So kan biasa dalam hidup kita ada seseorang yang guide ataupun tegur kita. Sama juga dalam kita buat bisnes kan, marketing, ramai yang mungkin tak tahu macam mana buat, ada seorang guide dan boleh cepatkan proses tu. Okey, dah kembali pada Puan Izzah. Kan? Itulah suami saya punya jawapan. Saya nak belanja korang tadi pun tak sempat. Belanja merah di jalan. Tadi berapa hari ni? 8 biji? 8 biji. Doakan kami selamat ya. Yang paling penting doakanlah korang. Kami sebenarnya bagi. Bila kita nak memandu driving, pertama sekali Fatihah, Betul. baca ayatul kursi, kemudian baca surah apa nama? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la Surah Hasyar. Surah Hasyar. Surah Hasyar tu kemudian barulah kita baca doa dan kenderaan, subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu minal muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan insya-Allah kemudian lepas tu insya-Allah kita serah pada Allah, protect kita, lindungi kita sepanjang perjalanan kita, insya-Allah. Okey, jom. Okey, berbaik di tempat yang terlepas cakap tu. Baiklah cousin, ada cousin saya masuk sekali. Ada cousin, aku cerita kat pasal kau gitu. Sebab aku salute kau kuat orangnya. Okey. Tadi itulah suami saya, alhamdulillah. Tahu tak kenapa suami saya macam tu? Tadi Bi cakap lah, Bi anggap Dr. Azizan ni guru Bi juga. Sebab kebaikan yang doktor nasihat abang apply tu dekat family kita, Bi pun dapat kebaikan. So memang kena ada guru. Dan bila kita ada guru saya rasa ramai sekarang orang yang dah sedar kita kena ada guru dalam pelbagai lapangan yang kita nak capai. Guru ilmu akhirat ke, guru ilmu dunia ke, guru berniaga ke. Kita kena ada guru. Dan bukan kena ada guru saja.
suka saya nak ingatkan, kalau boleh contohilah akhlak. Tuan Najib ni dia sangat menghormati guru dia lah. Saya tahu sejak setinggi mana dia hormat kepada doktor. Kalau nak cerita dia punya sayang guru dia tu, kadang-kadang kita kecil hati juga sebagai isteri. Macam kita rasa macam, aku ni nombor 2. Macam tu kan. Tapi sebenarnya tu Sayang, you always number 1 sayang untuk isteri. sayang untuk okey lah, Bi memang seorang kan sayang. Untuk guru je lah kita kan. Untuk wanita, okey lah, untuk Tak, wanita kadang-kadang- mak, kadang-kadang- isteri. Kadang-kadang orang pun kadang macam sahabat-sahabat kita yang baru-baru ni kan. Kadang sentence rujuk abang tau, macam mana cara nak menghormati guru. So saya kata benda paling mudah adalah macam ni. Kita ni bila bila kita contoh, bila guru kita makan, selagi mana dia tak bangun, tak cuci tangan apa, kita kena duduk kat situ tunggu sampai dia habis. Pada saya adalah satu benda yang kurang lah adab kita. Kalau guru kita belum habis makan lagi, kita dah bangun, cuci tangan apa semua dah bersiap. Kedua, bila guru kita selagi dia tak bangun, dia tak balik, dia tak gerak, contohnya daripada majlis ke, daripada kelas ke, kita kena stay duduk kat situ. Kita kena tunggu sampai guru kita dah balik, dah habis, barulah kita bangun. Itulah sedikit adab lah yang saya belajar daripada orang-orang yang hebat-hebat kan. Terutama bila orang yang berurusan dengan orang-orang alim, para ulama kan, ulama, para umara kan, yang pakar dalam ilmu dunia pun kita nak kena hormat. Sebab pada saya, kita nak jadi hebat, nak jadi pandai bukan sebab pasal ilmu semata-mata. Ilmu penting, tapi penghormatan dan adab kita tu dalam kita menuntut ilmu itulah sebenarnya lebih penting, insya-Allah. Jadi kalau adab kita boleh jaga dengan guru, pasti insya-Allah dengan pasangan, dengan mak bapak kita pun mudah kita nak adapt benda tu kan, sayang kan? Betul sayang, betul. Benda tu adalah Allah Ta'ala tolong kita kat tempat lain. Kita tolong hormat guru kita, Allah akan tolong dekat semua lapangan hidup kita. So tadi Bi cakap apa perasaan Bi jadi isteri abang. Memang kadang-kadang risau takut kita terlampau batas. So bila kita rasa risau je, istighfar lah. Saya istighfar banyak-banyak. Moga-moga Allah, kalau saya terlampau, Allah tarik balik. Iza masuk track balik, masuk track. Macam gitu kan. So sama lah dengan suami. Saya pun risau keadaan suami. Bila kadang-kadang suami kita memang orang terkenal kan, orang nak tanya dia macam-macam soalan. Mak kau dia dah bunyi dah. Tak tahulah korang dengar tak saya live ni. Suami saya dia suka bawa manual kalau bawa kereta ni. Lebih selamat sebenarnya. Doakan kami, tolonglah kita jadi orang Islam yang berbangga. Bila nampak orang Islam lain kaya, bila nampak orang Islam. Apa yang best malam tadi kan, kita adalah guru supercar bersama dengan guru kita mentor. Apa yang best malam tadi, semua dapat berkumpul bawa supercar dan kita dapat buat Yasin. Kita buat tahlil bersama-sama. Tu saya rasa macam lagi baik kita respect berapa orang sahabat kita ni subuh berjemaah, masjid, surau. Tu yang saya rasa macam ni satu contoh example yang kita macam saling membakar tau. Jadi kita tahu dia orang pergi masjid dah bagi aku kenapa tak pergi hari ni? Tak boleh, aku kena pergi lepas ni. Tapi dia orang bawa supercar. Tu kita macam rasa best. Betul. Tapi saya bukanlah saya nak cerita banyak sangat. Kita tak baik dah cerita baik tu banyak sangat kan. Macam agak bakul macam tu. Tapi kami anggap yang cerita kami ni sikit-sikit je. Saya harap korang boleh terima Korang boleh terima sebab macam ni. Macam saya, kalau saya tengok orang lain lah, walaupun saya tak kenal, tetapi saya tengok dia makin kaya. Saya dengar dia dapat kan kita boleh baca paper kan. Dia ni dapat macam orang kata apa, dapat rezeki terpijak. So kita happy sebab bila kita tengok orang Islam, Masya Allah. Bila kita jalan-jalan dekat highway, kita nampak signboard yang kadang-kadang, ya alamak, signboard Upin Ipin dah naik. Tak kenal pun, Let's Go Pack. Tapi maksudnya tak berkawan baik dengan Let's Go Pack. Tapi bila kita tengok, ya Allah, bangganya. Kita kena ada rasa berbangga apabila melihat orang Islam yang lain berjaya. Sebab kita perlukan ramai orang Islam yang berjaya, yang kaya raya, tetapi masih lagi di landasan Allah Ta'ala. Kita perlukan ramai yang macam tu. Sebab ramai orang perlu dibantu. Ramai orang susah sekarang ni. Di mana-mana kita pergi, kita akan dengar orang yang tiada rumah, homeless. Kita akan dengar orang yang bankrupt, orang yang berniaga rugi, orang yang kalau tak berniaga pun, tak rugi pun, orang yang dah simpan duit
tetapi ditipu oleh scammer beratus ribu ringgit. Maksudnya apa? Mereka diuji dengan kesusahan. Dan kita, why not kita yang Allah Ta'ala bagi senang ni, kita mengambil iktibar, kita mengambil ikhtiar untuk bantu dan buka jalan pada ramai orang untuk diorang berjaya. So macam momentum memang kita punya tanggungjawab. Allah Ta'ala, boy dia dah masing-masing tu ni. So pagi ni suami saya jadi escort kita tak duduk depan, kita duduk belakang, jadi escort adik-adik ni. Kita punya tanggungjawab ialah berkongsi ilmu berniaga online. Kalau nak kongsi yang lain, nak tanggungjawab yang lain, insya-Allah ada. Ada kawan-kawan kami yang berniaga produk, yang berniaga servis, ataupun yang berniaga macam-macam. Ada yang semalam saya borak dengan dia, engineering, construction, service, macam-macam. Tapi apa yang kita nak ialah kita ni sama-sama ada satu macam circle yang saling beri manfaat pada ramai orang luar. So saya nak ajak ramai-ramai kita berniaga betul-betul, okey? Korang berniaga betul-betul. Jangan lupa dah daftar tu. Terima kasih kepada hampir 4,000 lebih. Mungkin hari ni dah masuk dah naik 4,000 lah. Belajar Betul yang itulah yang saya nak pesan. Dah daftar, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semalam memang tim saya tak cukup tangan, tak menang tangan sampai pukul 12.30 malam. Alhamdulillah. Tetapi sangatlah kami suka kalau kalian daftar dan belajar sekali. Dan buatlah sungguh-sungguh. Sebab bila kalian makin kaya, kita, dan pertama jangan lupa diri lah. Jangan lupa diri, yang itu memang konsep asas kan sebagai orang Islam. Jangan lupa diri walau apa pun yang kita dapat Tetapi bila kita makin kaya, kita boleh menambah jaringan orang-orang Islam yang kaya dan berjaya di dunia, InsyaAllah di akhirat juga. Okay, itu saja yang saya nak share hari ni. Dah lama saya share dengan korang. Terima kasih banyak stay dan doakan perjalanan kami diberkati Allah. Memang itulah doa saya setiap kali kami memulakan perjalanan. Biar setiap perjalanan ni Allah berkati, Allah selamatkan, dan kami sampai ke tempat yang kami tuju dengan selamatlah insyaAllah. Dan saya doakan semua yang nak berjaya, yang tengah ada dalam kesusahan ni, saya doakan tak ada lain, berdoa kepada Allah, bersihkan hati dan fikir apa saja yang Allah bagi adalah kerana Allah sayang. Kita je kena cari cara macam mana nak counter balik ujian-ujian yang kita dapat tu dengan cara yang Allah redha. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.